Yang sahih di berita RTM, sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Rabu 13 April 2022. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. 15 Mei, tarikh akhir pemberian dos pertama vaksin di bawah PIC Kids. Kerani diputuskan bersalah sebabkan kematian 8 remaja berbasikal lajak. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. 15 Mei ini ditetapkan sebagai tarikh akhir pemberian dos pertama vaksin COVID-19 di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids. Sehubungan itu, mulai 16 Mei, Kementerian Kesihatan tidak lagi menawarkan dos pertama vaksin jenis Comirnaty dan Coronavac kepada kanak-kanak berusia 5 hingga bawah 12 tahun. Menerusi kenyataan medianya, Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, keputusan dibuat mesyuarat COVID-19 Immunisation Task Force CITFC bagi mengelak pembaziran vaksin yang tinggi. Ini berikutan trend permintaan vaksinasi kanak-kanak yang semakin berkurangan, sedangkan vaksin Comirnaty kanak-kanak perlu digunakan dalam tempoh 6 bulan selepas dikeluarkan oleh pengilang. Ibu bapa kepada kanak-kanak yang belum menerima vaksin COVID-19 perlu membuat keputusan sebelum 15 Mei. Selepas tarikh ini, vaksin kanak-kanak jenis Comirnaty tidak lagi ditawarkan di mana-mana fasiliti kesihatan awam dan swasta. Manakala vaksin Coronavac hanya diperoleh dengan bayaran di fasiliti swasta. Bagaimanapun, keputusan ini tidak melibatkan vaksinasi bagi kanak-kanak yang lahir pada tahun 2017 dan belum mencapai usia 5 tahun pada 15 Mei 2022. Kanak-kanak dalam kategori ini boleh mendapatkan vaksin dengan mendaftar dalam aplikasi MySejahtera. Jabatan-Jabatan Kesihatan Negeri telah memulakan operasi gerak gempur di lapangan sebagai persediaan ke arah tarikh akhir dos pertama vaksin. Ibu bapa yang telah mendaftarkan anak dalam MySejahtera tetapi masih belum disuntik akan dihubungi oleh petugas kesihatan dan diberikan tarikh janji temu sebelum tarikh akhir dos pertama. Ibu bapa boleh mendaftar anak dalam MySejahtera selewat-lewatnya pada 8 Mei 2022. Ini membolehkan pautan kepada sistem tempahan janji temu dapat diberikan sebelum tarikh akhir dos pertama. PIC Kids dilancarkan pada 3 Februari 2022 sebagai langkah mengurangkan komplikasi jangkitan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak. Sehingga 12 April 2022, seramai 1.37 juta atau 38.6% kanak-kanak telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Manakala 195,865 telah menerima 2 dos vaksin dengan purata pemberian vaksin dos pertama sekitar 4,500 dos sehari sejak 7 hari lalu. Pasukan khas di perkampungan orang asli akan diaktifkan semula Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Keperluan itu bagi meningkatkan angka vaksinasi COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak masyarakat orang asli menerusi program imunisasi COVID-19 kanak-kanak PIC Kids. Kadang-kadang bila mereka baca maklumat-maklumat yang tidak betul menyebabkan takut. Sebab itu kita kena ada task force turun untuk memastikan mereka ni mengambil vaksinasi. Sebagaimana kita buat waktu mula-mula kita nak menggalakkan orang asli mengambil vaksinasi. KPLB turut sedia bekerjasama dengan agensi berkaitan selain menggerakkan peranan Tok Batin bagi menjayakan program berkenaan.
Penilaian Jawatan Kuasa Khas Pharmacovigilance vaksin COVID-19 JFK terhadap 460 laporan berhubung kesan adverse susulan imunisasi AEFI serius mendapati tiada kes kematian yang dilaporkan punya hubung kait secara langsung dengan vaksin yang diterima. Dapatan itu adalah sebahagian daripada keseluruhan 610 laporan AEFI serius melibatkan kematian dalam kalangan penerima vaksin COVID-19 yang diterima. Menerusi satu kenyataan berhubung status laporan AEFI vaksin COVID-19 hingga 8 April, Pengarah Bahagian Regulatori Farmasi Negara NPRA, Dr. Roshayati Muhammad Sani berkata sebanyak 150 laporan masih dalam proses penyiasatan sebelum dinilai oleh JFK. Dr. Roshayati berkata NPRA secara keseluruhan menerima 26,071 laporan AEFI termasuk 1,552 laporan melibatkan penerima dos penggala dan 288 laporan bagi penerima vaksin kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Daripada 1,552 laporan melibatkan penerima dos penggala, 137 laporan atau 9% daripada jumlah laporan AEFI dos penggala diklasifikasikan sebagai serius. Dr. Roshayati berkata NPRA juga telah menerima 57 laporan AEFI melibatkan kematian dalam kalangan penerima dos penggala dan dapatan JFK menunjukkan 25 laporan kematian yang telah lengkap penyiasatan tiada hubung kait dengan vaksin yang diterima. Mahkamah Tinggi Johor Bahru Johor memutuskan kerani wanita yang terbabit kes kemalangan mengorbankan 8 remaja berbasikal di Jalan Lingkaran Dalam Johor Bahru 5 tahun lepas bersalah kerana memandu secara melulu hingga mengakibatkan kematian. Hakim Datuk Abu Bakar Katar menjatuhkan hukuman penjara 6 tahun bermula hari ini dan denda RM6,000 terhadap responden Sam Keating, 27 tahun. Responden turut hilang kelayakan memegang lesen memandu selama 3 tahun selepas selesai menjalani tempoh pemenjaraan. Mengikut kertas keputusan, Mahkamah Bicara telah terkhilaf apabila menimbangkan isu berkaitan identiti pemandu dan tiada pengecaman ke atas si mati Haizat Kasrin dalam pertimbangan di akhir kes pembelaan. Mahkamah Bicara turut terkhilaf apabila gagal memutuskan pembelaan responden secara tidak bersumpah bersifat penafian semata-mata atau selepas berfikir. Selain terkhilaf apabila gagal menimbangkan pembelaan responden tidak menimbulkan sebarang keraguan munasabah ke atas pendakwaan. Khasnya, responden memandu secara berbahaya, mengambil kira keadaan jalan berselekoh dan berbukit. Mahkamah berpendapat responden dalam pembelaannya gagal menimbulkan keraguan munasabah ke atas pendakwaan. Tertuduh diwakili Peguam Muhammad Faizal Mokhtar, manakala kes dikendalikan Pengarah Pendakwaan Johor Tengku Amir Zaki Tengku Abdul Rahman dan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Syafiq Muhammad Ghazali. Hakim turut tidak membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman terhadap responden selagi tidak menerima kebenaran merayu oleh Mahkamah Rayuan. Model campuran pembangunan pengangkutan untuk pejalan kaki dan pergerakan orang ramai yang selamat akan menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan Bandar Malaysia. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, jaminan tersebut diberikan oleh Tun Razak Exchange TRX selaku pemaju utama projek berkenaan. Jelasnya, kementerian memantau rapat pembangunan tersebut bagi memastikan keperluan pengangkutan dipenuhi berdasarkan pembangunan lestari. Menerusi kenyataan di Facebook, beliau menegaskan pembangunan Bandar Malaysia harus mengambil kira pilihan mobiliti mikro dan pengangkutan awam yang cekap dan selamat. Langkah itu bertujuan mengurangkan kesesakan serta kesan karbon di Kuala Lumpur. Perkara itu diputuskan dalam sesi perbincangan mengenai Pelan Induk Bandar Malaysia semalam. Tumpuan utama dalam sesi itu termasuk keperluan pengangkutan awam dan mobiliti bagi projek mega itu yang bakal menjadi terminal utama projek MRT 2 dan MRT 3 serta rancangan projek kereta api berkelajuan tinggi HSR pada masa hadapan. Laman Iftar kembali beroperasi selepas 2 tahun tidak dibenarkan berikutan sekatan pergerakan. Lokasinya yang strategik menjadikan laman Iftar pilihan warga Putrajaya dan kawasan sekitarnya untuk berbuka puasa. Laporan wartawan Dian Fatihah Makno.
Laman iftar terletak di hadapan bangunan Perbadanan Putrajaya. Kawasannya luas membuatkan pengunjung selesa untuk berbuka puasa dalam suasana santai bersama keluarga atau rakan. Maka tidak hairan laman iftar dibanjiri pengunjung seawal pukul 5 petang, lebih-lebih lagi pada hujung minggu. Lepas tu buka kat sini kan dia macam luas, happening. Okeylah nak enjoy dengan kawan-kawan. Tak, ni baru nak try saja, nak ambil angin baru, makan dekat bawah langit. Bagi saya tempat-tempat macam ni dapat macam mengeratkan lagi silaturahim sama keluarga. Sampai itu macam dapat juga sebab kita pun dah lama tak keluar rumah, so bertemakan konsep ni saya rasa amat-amat baguslah untuk menyiapkan mental kita. Saya dulu bekerja di Putrajaya, so memang kalau banyak kerja, balik kerja lambat, kita akan buka kat laman iftar tu. Memang meriah lah, seronok lah tempat tu. Sebab ada lampu semua, ada azan, ada ceramah agama dan sebagainya. So tahun ni dikembalikan benda tu, so sangat menarik lah. Kebanyakan pengunjung sudah siap-siap membawa tikar dan juadah berbuka puasa dari rumah. Namun, bagi individu yang tidak membawanya, jangan bimbang. Selain daripada Bazar Ramadan, pengunjung boleh mendapatkan juadah berbuka di laman iftar yang terletak di padang Kompleks Perbadanan Putrajaya PPJ. Dan terdapat 16 buah gerai yang menjual pelbagai juadah berbuka dari pukul 4 petang hingga 12.30 malam. Dan pengunjung boleh memilih untuk berbuka puasa dan moreh di laman iftar berkonsepkan outdoor cafe di Kompleks PPJ dan di padang berhadapan Kompleks PPJ yang juga lokasi ikonik berbuka santai bersama rakan-rakan dan juga keluarga. Laman iftar merupakan antara agenda yang mengisi kalender program Ihya Ramadan Putrajaya 2022. SOP ketat melatari penganjurannya bagi mengekang penularan COVID-19. Tempoh 2 tahun kita PKP, masing-masing saya dah arif sangat dah pasal SOP, pasal penjagaan kesihatan sendiri. Jadi diorang dah tahu nak jaga diri masing-masing. Jadi kita nampak macam semua dah maklumlah tentang apa yang perlu, apa yang tak boleh dibuat gitu. Dian Fatia Makno, Berita RTM. Bazar Ramadan sentiasa menjadi tumpuan masyarakat untuk membeli juadah berbuka puasa. Selain daripada juadah yang enak dan lazat menjadi pilihan ramai, aspek kebersihan gerai turut diberi keutamaan bagi mengelak peningkatan kes keracunan makanan. Dan kita ikuti laporan disediakan wartawan Siti Aisyah Cepi. Kegerahan masyarakat ke Bazar Ramadan untuk mendapatkan juadah berbuka puasa, selain aspek SOP COVID-19, aspek kebersihan dan juga keselamatan makanan juga perlu dititik beratkan. Tinjauan di Bazar Ramadan Jalan PJS 2/3 Taman Medan Petaling Jaya, Selangor mendapati kebanyakan pengendali makanan mula menyediakan jualan makanan seawal pukul 3 petang. Kebanyakan peniaga dilihat memakai pelitup muka, sarung tangan, apron dan topi serta kerap mencuci tangan. Makanan dan kuih-muih juga dijaga dan ditutup sepanjang perniagaan. Makanan dia semua macam menarik perhatian. Cara diorang pun teratur, tersusun semua. Bagi saya okeylah, bersih. Sedap mata memandang. Namun ada juga peniaga terlupa dari aspek kebersihan dan keselamatan makanan hingga mengundang rasa kurang senang pengunjung. Memang agak kecewa lah kepada peniaga-peniaga kecil yang kalau menjual tu kita nak ikhlaskan jual dengan orang sebab kita pun nak untung kalau kita as peniaga kan. Tapi orang kita as macam pembeli pun kita nak satisfy. Kita nak kepuasan daripada peniaga tu. So give and take lah. Janganlah produk dah 1 hari 2 hari kita pergi jual balik, macam tak elok bagi saya. Bukan saja penyediaan makanan dititik beratkan, malah kerjasama membersihkan kawasan sekitar bazar sejurus operasi berakhir juga dilaksanakan. Bazar yang dikawal selia oleh Majlis Perbandaran Petaling Jaya MBPJ itu turut menyediakan tong sampah bagi kemudahan peniaga membuang sisa makanan.
Kes keracunan makanan terutama pada bulan Ramadan ini tidak boleh dipandang enteng kerana ia boleh menyebabkan pelbagai komplikasi kesihatan dan seterusnya mengancam nyawa. Meskipun negara sudah memasuki fasa peralihan endemik, namun peniaga di Bazar Ramadan diingatkan untuk terus menitik berat aspek kebersihan dan keselamatan makanan serta terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Laporan Siti Aisyah Cikpi, RTM. Bersua kembali. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA ke arah mencapai sasaran pelaburan pendigitalan di bawah inisiatif My Digital bernilai RM70 bilion menjelang 2025. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Siba Suryamurti Sundara Raja optimis projek sedia ada dan projek dalam peringkat perundingan mampu menyumbang kepada sasaran tersebut. Sejajar dengan itu, MIDA menyambut baik pelaburan syarikat teknologi tenaga Siemens Energy yang bakal menubuhkan pusat operasi teknologi keselamatan siber di Cyberjaya. Menggalakkan pelaburan-pelaburan dalam digital investment, ya, di mana syarikat-syarikat perkilangan khususnya perlu melabur untuk upgrade themselves in the digital space. Ya. Oleh demikian, perkhidmatan ditawarkan oleh Siemens Energy ini adalah begitu amat diperlukan, begitu kritikal, lebih-lebih lagi dalam arena cyber security. Tambahnya, pelaburan tersebut juga mampu meletakkan negara sebagai hub keselamatan siber di rantau ini. Beliau dalam Majlis Pejatanah Operasi Teknologi itu turut memaklumkan pelaburan tersebut juga akan melahirkan lebih 20,000 peluang pekerjaan. AirAsia Malaysia mengumumkan penyambungan semula perjalanan ke India dengan lebih 10,000 tempat duduk tambahan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Riyad Asmat, ia melibatkan perjalanan ke Bengaluru, Kolkata, Kochi, Hyderabad, Chennai dan Tiruchirappalli. We had actually, yes, 28 March to 10 April, there was a 200% increase week on and it's 13,000 seats sold. So not bad considering that from literally nothing, zero base, to be honest, versus the periods of past. Riyad berkata AirAsia menjangkakan sebanyak 71 penerbangan mingguan ke India menjelang akhir 2022. Tambahnya, syarikat turut berhasrat memulakan kembali penerbangan ke negara-negara ASEAN susulan pembukaan sempadan. Ini termasuk Indonesia, Filipina, Vietnam dan Thailand. Digi.com Berhad optimis mampu merekodkan prestasi kukuh tahun ini disokong pelaksanaan keutamaan strategiknya. Ketua Pegawai Eksekutifnya Alban Murti berkata segmen pasca bayar dan gentian akan menjadi pemacu utama bagi pertumbuhan syarikat. Digi menerusi laporan tahunan 2021 memaklumkan akan terus membawa cadangan nilai terbaik bagi produknya serta penyelesaian digital yang inovatif untuk pasaran. Syarikat turut bekerjasama rapat dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi inisiatif pemberian perkhidmatan sejagat. Inisiatif tersebut akan mengukuhkan keupayaannya dalam menyediakan kesaling hubungan digital berkualiti tinggi dan mampu milik kepada masyarakat di luar bandar. Sementara itu, mengenai cadangan penggabungan Celcom Axiata Berhad dan Digi Telecommunications Sendirian Berhad yang diumumkan tahun lalu, jelasnya ia berjalan lancar seperti dirancang. Baik, seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 20 April.
Dua beranak dihadapkan ke Mahkamah Seremban atas tuduhan membunuh kanak-kanak perempuan 5 tahun bulan lalu. Si bapa turut berdepan satu lagi tuduhan membunuh selain pengabaian dan mendatangkan kecederaan. Khalid Reza Shoaib dan anak perempuannya berusia 18 tahun didakwa membunuh Hanan Hasrul Izzuan di sebuah rumah di Taman Nian, Seremban 3 Mac lalu. Peniaga terbabit turut didakwa melakukan kesalahan pengabaian terhadap adik si mati, Sufi Hasrul Izzuan yang berusia 20 bulan. Selain itu, lelaki itu turut didakwa membunuh Mariamah Abdullah Basam antara 15 hingga 17 Mac lalu di lokasi sama. Tiada pengakuan dibuat atas kesemua tuduhan berkenaan. Dalam satu lagi pendakwaan, Khalid mengaku bersalah menyimbah air panas sehingga kulit Siti Sharifah Aibidin melecur antara Disember 2021 hingga Mac 2022. Mahkamah menetapkan kesemua pertuduhan tersebut semula pada 17 Mei ini dan tiada jaminan ditawarkan. Bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini bahawa beliau tidak pernah mengarahkan sesiapa untuk menggunakan dana Yayasan Akal Budi bagi tujuan peribadinya. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, segala perbelanjaan yayasan yang ditubuhkan pada 1997 itu ditanggung olehnya secara peribadi. Ia hasil daripada gaji, simpanan dan keuntungan pembelian serta penjualan saham sejak beliau bergiat aktif dalam dunia korporat. Katanya dengan cara itu program amal jariah dapat dilaksanakan dan bantuan serta sumbangan kepada individu atau pihak memerlukan dalam pembinaan masjid, mahad dan sebagainya boleh disampaikan. Datuk Seri Ahmad Zahid berkata demikian ketika membacakan penyataan saksinya pada hari pertama prosiding membela diri bagi 47 pertuduhan membabitkan pecah amanah, rasuah dan penggubahan wang haram. Menurutnya lagi, yayasan itu mula dikenali dan mendapat sumbangan daripada rakan-rakannya Jeneral Tan Sri Muhammad Hashim Ali, saksi pendakwaan ke-29, Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari, Tan Sri Halim Saad dan Tan Sri Ahmad Johan. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu turut berkata objektif penubuhan Yayasan Akal Budi itu adalah melaksanakan sedekah, wakaf, infak dan aktiviti amal jariah bagi tujuan agama serta kebajikan kepada golongan memerlukan yang tidak hanya tertumpu pada kawasan Parlimen itu. 7 individu didakwa di Mahkamah Session Shah Alam atas tuduhan pengubahan wang haram melibatkan dalam pengumpulan pemilikan harta hasil kegiatan judi sejak April tahun lepas. Kesemua mereka mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Helena Sulaiman dan mohon dibicarakan. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh pertama yang juga ahli perniagaan, Chung Chi Yang, isterinya Lim Li Cheng didakwa menggunakan sebuah premis sebagai operator mesin judi. Chi Yang bersama 6 lagi tertuduh didakwa memiliki kereta mewah iaitu 3 kereta Bentley, masing-masing sebuah BMW X5, Toyota Alphard dan Honda Accord. Kesemua kenderaan didaftarkan di bawah nama Ibu Chi Yang dan isteri serta 4 individu iaitu Eng Min Lin, Tan Kah Hock, Kor Beng Sin dan Lei Yi Peng. Kesemua mereka didakwa mengikut subsection 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, Akta 613. Jika disabit kesalahan, boleh dihukum penjara maksimum 15 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda hasil daripada aktiviti haram dilakukan atau 5 juta ringgit mengikut mana yang lebih tinggi. Mahkamah menetapkan setiap tertuduh dibenarkan diikat jamin RM20,000 dengan seorang penjamin dan memutuskan sebutan semula kes pada 31 Mei depan. Baiklah, seterusnya kita tiba ke segmen Sukan Perdana. Ya, penyampainya hari ini bersama dengan Syairul Islam. Silakan. Syai. Baik. Myanmar Hong Kong, ujian terakhir Harimau Melaya. Assalamualaikum
Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syahrul Islam dalam edisi sukan malam ini. Skuad Harimau Melaya akan menjadikan Myanmar dan Hong Kong sebagai aksi pemanas badan terakhir sebelum menyertai pusingan kelayakan Piala Asia 2023 Jun di Kuala Lumpur Jun depan. Ketua Jurulatih Kim Pan Gon berkata aksi persahabatan dengan dua negara tersebut juga menjadi medan pemilihan pemain terbaik mengharungi saingan kumpulan E itu nanti. Malaysia yang berada di ranking ke-154 dunia dijadual berdepan Myanmar, ranking ke-152 dunia pada 27 Mac sebelum bertemu Hong Kong, ranking ke-147 dunia pada 1 Jun. Menurut Pan Gon, kedua-dua pasukan itu dilihat lawan yang sesuai untuk skuad Harimau Melaya sebelum memulakan kempen menentang Turkmenistan pada 8 Jun, Bahrain pada 11 Jun dan Bangladesh pada 14 Jun dalam misi layak ke Piala Asia 2023 di China. Skuad Harimau Melaya juga akan memulakan latihan pusat pada 19 Mei sebaik perlawanan terakhir Liga Super pada 18 Mei. Menurut kenyataan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Myanmar akan mengadakan latihan pusat mereka di Malaysia sebelum berangkat ke Kyrgyzstan untuk perlawanan kumpulan F. Sementara Hong Kong dijadualkan terbang ke Kolkata untuk perlawanan kumpulan D kempen yang sama. Baik, kita beralih ke perkembangan badminton. Bekas pemain nombor 1 dunia Roslyn Hashim yakin pemain perseorangan profesional negara Lee Zijia mampu mencipta kejutan pada kejohanan Piala Thomas 2022 di Bangkok, Thailand bulan depan. Menurut Roslyn, Persatuan Badminton Malaysia dan Zijia perlu membuat perancangan rapi dan meletakkan sasaran tersendiri bagi mencapai kejayaan dalam kempen ini. Bagaimanapun, dia mengakui tugas tersebut bukannya mudah setelah menyaksikan kebangkitan ramai pemain-pemain muda terutamanya dari India, Thailand, Korea Selatan dan juga Indonesia. Dia sebenarnya harus bagi tumpuan, bukanlah dia tak boleh bagi tumpuan pada yang lain, tetapi yang pemain-pemain muda ni, sebab pemain muda ni dia tiba-tiba je dia datang, tiba-tiba je dia ada, jadi must be careful lah dengan pemain yang ni. Dalam kempen kali ini, Malaysia diundi dalam kumpulan D bersama Jepun, England dan New Zealand. Sementara itu, seramai 25 pemain telah dipanggil menyertai kem latihan pusat skuad negara bagi Piala Thomas dan UBA 2022 Mei depan. Bagaimanapun, hanya 24 pemain iaitu 12 lelaki dan 12 wanita sahaja yang akan disenaraikan dalam kempen di Bangkok, Thailand itu. Persatuan Badminton Malaysia BAM menjelaskan senarai akhir skuad lelaki dan wanita negara akan diumumkan pada 22 April ini sebelum dihantar ke Badan Induk Persekutuan Badminton Dunia BWF. Dalam kempen yang akan bermula pada 8 hingga 15 Mei itu, Malaysia diundi dalam kumpulan D Piala Thomas bersama Jepun, England dan New Zealand. Manakala dalam Piala UBA pula diundi dalam kumpulan C bersama naib juara Thailand, Denmark dan Mesir. Baik, ini perkembangan Sukan C 2021 Hanoi. Skuad sepak takraw lelaki negara mengambil pendekatan selamat dengan hanya meletakkan sasaran 1 pingat perak dan 2 gangsa pada tamasya kali ini yang akan bermula pada Mei depan. Ketua Jurulatih Abdul Talib Ahmad berkata, sasaran ini dibuat berdasarkan skuad negara menurunkan lebih 80% pemain muda di samping ketiadaan kejohanan antarabangsa bagi menilai kekuatan lawan, terutamanya musuh tradisi Thailand. Tambahnya, selain Thailand, negara seperti Vietnam, Indonesia dan Myanmar juga dilihat semakin meningkat dan mampu beri cabaran dalam beberapa acara. Kalau katakan kalau kita tengok acara, kalau katakanlah macam regu dengan tim ni, selalunya yang terkuat sekali adalah Thailand lah. Tetapi kalau macam double quadrant tu, macam sekarang pun Indon kuat, Filipina kuat, mereka pun pernah mengalahkan Thailand. Sebelum ini, skuad lelaki negara berjaya membawa pulang 1 perak dan 2 gangsa pada edisi 2019. Ini pula perkembangan sukan pemotoran. Pelumba GT negara Adam Khalid berkelana ke Eropah bagi menyertai 7 perlumbaan yang disifatkan sebagai saingan paling kompetitif dan mencabar dalam kariernya.
Menurut Adam, dia akan menyertai pasukan Tim Martin New Bridge Motorsport yang berpangkalan di England. Bagi mengharungi perlumbaan musim ini, pasukannya telah menyediakan jentera yang mencecah 600 kuasa kuda dengan misi memberi cabaran sengit kepada pasukan lain. Ya, insyaAllah everything will go well together and Adam boleh mengharumkan nama Malaysia together with nama Sepang. Pemandu berusia 24 tahun itu akan beraksi 4 perlumbaan di England, 1 di Belgium sebelum kembali semula ke England untuk 2 pusingan terakhir musim 2022. Adam ditemui ketika berlepas ke United Kingdom malam semalam. Adam boleh mengharumkan nama Malaysia together with nama Sepang. Pemandu berusia 24 tahun itu akan beraksi 4 perlumbaan di England, 1 di Belgium sebelum kembali semula ke England untuk 2 pusingan terakhir musim 2022. Adam ditemui ketika berlepas ke United Kingdom malam semalam. Beralih ke perkembangan Liga Juara-Juara Eropah, hajat Chelsea untuk mempertahankan kejuaraan musim lalu tidak kesampaian selepas disingkirkan Real Madrid di suku akhir awal pagi tadi. Karim Benzema muncul wira Real apabila jaringan keduanya masa tambahan berjaya memastikan juara 13 kali itu layak ke separuh akhir dengan agregat 5-4. Pada aksi timbal balik kedua itu, Real layak meskipun tewas 2-3 kepada Chelsea. Sebelum ini mereka menang 3-1 di Stamford Bridge menerusi hat-trick Benzema. Namun kali ini Chelsea beraksi lebih cemerlang apabila mendahului 3-1 selepas 90 minit permainan. Sekaligus memaksa perlawanan dilanjutkan ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat agregat 4-4. Tandukan Benzema di babak pertama masa tambahan akhirnya menjadi pemusnah buat The Blues yang terpaksa akur dengan kehebatan Real dengan agregat 5-4. Sementara itu, satu lagi pasukan gergasi Bayern Munich turut tersingkir di suku akhir apabila mencatat keputusan seri 1-1 dengan Villarreal pada aksi kedua sekaligus tewas dengan agregat 2-1. Dalam perlawanan tersebut, jaringan penyamaan pemain gantian Samuel Chukwueze pada minit ke-88 membolehkan Villarreal mara ke separuh akhir buat kali pertama dalam kempen ini. Sebelum itu, juara 6 kali itu meledak gol awal menerusi Robert Lewandowski pada minit ke-52, namun ia masih belum cukup buat mereka untuk menebus kekalahan 0-1 pada aksi pertama di gelanggang lawan sebelum ini. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak. Saudara, edisi Sukan 13 April 2022 melabuhkan tirainya. Saya Syarul Isam, salam keluarga Malaysia dan kita berjumpa lagi. Travelog Kembara Keluarga Malaysia akan ditayangkan di saluran RTM di TV1 pada penghujung Mei ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, penerbitan siri Travelog itu merupakan satu dukungan kepada konsep keluarga Malaysia yang diperkasa Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dengan adanya siri Travelog ini, rakyat akan dapat melihat bukan saja setting dan juga keluarga Malaysia dalam bentuk realiti, tetapi dapat juga diketengahkan inisiatif-inisiatif untuk memperkasakan lagi keluarga Malaysia dan juga kemajuan serta pembangunan di satu-satu kawasan. Dengan cara demikian, keprihatinan terhadap konsep keluarga Malaysia itu akan lebih menyerlah lagi.
Beliau bercakap kepada RTM selepas taklimat kembara keluarga Malaysia di Putrajaya. 3 skop utama kandungan Travelog itu alam semula jadi, kehidupan manusia dan pembangunan. Cerita malam ni agak lain daripada kebiasaan yang kita dengar. Mac pernah tengok tak kucing mukanya sedih? Tak pernah lagi. Biasanya kucing muka comel. Dan selalu membuat kita tersenyum. Tapi di Australia ini, seekor kucing ditemukan dengan wajahnya yang sedih. Kita saksikan paparan hashtag hari ini. Kucing yang diberi nama Simba ini ditemukan merayau serta dalam keadaan ketakutan. Haiwan comel ini mendapat perhatian kerana memiliki raut wajah yang sedih. Simba dipercayai mengalami trauma teruk akibat manusia dan persekitaran sepanjang tempoh tersesat. Bagaimanapun kini, haiwan tersebut mula percaya dan cuba berinteraksi dengan manusia setelah dijaga dengan baik oleh pemilik baharunya. Hujan meteor menghiasi langit di India baru-baru ini. Pemandangan menakjubkan itu berlaku di Indore, Madhya Pradesh. Ia sempat dirakam dan disaksikan beberapa penduduk yang bertuah. Mereka menyifatkan peristiwa itu sebagai luar biasa dan mungkin dapat dilihat sekali sepanjang hayat. Nampaknya mungkin juga meteor itu kalau kita bersempena dengan bulan Ramadan ini kita selalu nak tengok anak bulan. Tapi tak dapat tengok anak bulan, kita tengok je meteor tu. Kira tu adalah juga. Ya, ada sesuatu untuk dilihat di langit. Baiklah, berita perdana edisi Rabu 13 April berakhir di sini. Terima kasih kepada pihak yang menyantuni iftar petugas bahagian berita awal semasa RTM termasuk kami di seksyen Berita TV sepanjang Ramadan ini. Terus berwaspada terhadap penularan COVID-19 dalam fasa peralihan ke endemik dengan memakai pelitup separuh muka. Program inklusif seperti biasa menyusul selepas ini. Terus setia bersama RTM. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.